Okey, saya invite beberapa kawan yang daripada apa cerita? Apa ceritanya? Tak, aku pun tak adalah masuk penuh sebenarnya. Masa duduk event ni, macam aku suruh budak ni masuk sebab dia yang ada macam Fitri ada penuh-penuh, cuma aku argue ialah dia cakap kuota, dia punya statement lah, kuota Bumi Putera dalam pendidikan itu ada tarikh luput. Dia kata kerana dasar ekonomi baru ada mempunyai tarikh luput, which aku cakap kita tidak menggunakan terma tarikh luput kerana Peliknya polisi dia tu, punya peliknya dia punya hujah tu. so dia kata yes, dia kata ada tarikh luput kerana benda itu dibincangkan dalam dasar ekonomi baru, maka dasar ekonomi baru tu luput pada tahun 1990. Cadar. Weh, double ke suara aku? Tak ada lah. Korang kat bawah double ke suara sister? Sebab ada orang kata double. Tak. Tak, okay. Cuma line Alright. Umi tak Okay. berapa nak clear je. Oh yeah. Okay, sorry, sekejap cerita belakang. Okay. Maka dia kata ada tarikh luput. Saya mengatakan bahawa memang polisi itu dicipta ataupun dibuat mempunyai time frame-nya yang sendiri. Cuma kita tidak menggunakan tarikh luput sebagai apa kita panggil macam terma yang dikatakan untuk menceritakan tentang satu polisi. Okey, yang seperti macam ini, kalau setiap polisi ekonomi yang ada dalam Malaysia ini akan menyebut tentang Bumi Putera, sama yang akan menyebut tentang B40 ataupun orang miskin. Itu adalah hak bagi setiap maknanya hak yang kekal bagi dalam setiap polisi ekonomi. Itu yang kita katakan kerana benda-benda yang berkaitan dengan Bumi Putera ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan perlembagaan, terutama sekali kontrak sosial. Okey, jadi itu yang kita katakan. Okey, kita tidak boleh saya tambah 100%. Nanti kejap. Tunggu dulu. Okey. Kita tidak menghina 100%. Kita tidak menghina langsung apa yang dibawa oleh Dr. Niven. Cumanya yang saya ingin mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang you kena sebut betul-betul dan menggunakan terma yang betul. Itu sahaja. Kerana dia boleh mislead orang. Okey? Terima kasih. Okay. Can I speak for 2 minutes? Ya. Thank you. Okay. Untuk mengatakan dasar ekonomi baru tidak mempunyai tarikh luput adalah sesuatu yang betul-betul salah ataupun jauh menyimpang daripada fakta yang sebenarnya. Dasar ekonomi baru wujud untuk beberapa sebab. Dia hanya wujud semasa 1970. Kita kena faham tu. Kontrak sosial ditandatangani semasa 1956. Dia beza yang besar. Okey. Kedua, dasar ekonomi wujud apabila certain benchmark itu telah dipenuhi, maka dia akan dibuka kepada rakyat semua atas meritokrasi. Dasar ekonomi baru tidak wujud untuk memastikan rakyat bukan Melayu, hamba dan menjadi kelas ketiga untuk selamanya. Itu tidak sama sekali. Dasar ekonomi baru ada hayatnya seperti dalam 1990. Selepas 1990, sektor pelancongan, sektor pengangkutan telah ditarik kota Bumi Putera dan dibuka kepada semua. Itu antaranya. Dasar pendidikan Kota Bumi Putera tamat pada tahun 2000 tetapi diolah semula kembali pada tahun 2005 dan dengan satu syarat di mana setiap 10 tahun dia akan dikaji untuk memastikan ada tak jurang di antara kawasan desa dengan kawasan bandar telah dapat dikurangkan mengenai orang yang masuk ke universiti awam. Maka persoalan yang ditanya di sini ialah semasa era 70-an. Wait, let me finish. Let him finish.
Okey, semasa era 70-an dan 80-an, apabila sekolah-sekolah di desa menghadapi masalah yang besar, maka adalah wajar untuk mewujudkan kota Bumi Putera untuk pendidikan. Tetapi apabila kita melihat sekarang, sejak 10 tahun kebelakangan ini, negeri-negeri di pantai timur, negeri-negeri di luar bandar jauh mengatasi prestasi dalam dalam SPM dan peperiksaan SPM mereka. Maka kita tertanya-tanya, bilakah dasar pendidikan kota ini akan diambil alih semula? Bahkan orang Melayu yang menuntut di Universiti Awam di Malaysia telah melepasi jangkauan-jangkauan yang ataupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam dasar pendidikan tersebut. So untuk mengatakan bahawa dasar ekonomi baru tu mempunyai satu jangka masa permanent dan orang-orang bukan Melayu untuk selamanya akan menjadi kelas ketiga dan hamba kepada sesuatu sistem, itu amat salah sekali. Last sekali saya bagi contoh. When I was in Form 5, saya belajar di Bandar, Petaling Jaya, 8A dalam SPM. Tetapi saya dinafi ke tempat awam to a student who got 2 A's. Okay, disebabkan oleh dasar kota Bumi Putera pada masa itu. You bayangkan saya punya sedih pada masa itu. I have 8 A's, okay, and I lost. Itu seorang student di bandar, bukan di luar bandar. Sebab itu kita menentang, sebab dasar ekonomi baru ni, dia meliputi semua orang, tak kira kaya, miskin dan sebagainya. Dia melencong daripada niat asalnya. You see? So that is the question I am asking. When the student asks, adakah dasar ekonomi baru akan diteruskan? Kenapa dia tanya soalan itu? Sebab setelah tempohnya tamat pada tahun lepas, satu pembaruan tidak dibuat. Itu yang saya bangkitkan. Itu saja. Okey, saya faham. Ni boleh saya jawab tak soalan awak tu? Yes. Okey. Isu yang awak bangkitkan. Sorry, Fiti. Ya. Fiti, kejap. Saya nak membetulkan. Niven ni cakap, saya tidak pernah menyatakan bahawa DEB ataupun dasar ekonomi baru itu should be permanent. Saya menyatakan bahawa ianya telah berakhir dalam lingkungan masa yang telah ditetapkan. Cuma saya tidak mahu menggunakan tarikh luput dalam polisi, dalam perkataan polisi itu kerana ianya boleh menyebabkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada manipulasi. Itu yang saya katakan. Okey? Jadi jangan putar belikkan ayat saya. So kamu setuju yang dasar ekonomi baru tu ada hayat, sepatutnya ada hayat? Are we talking about dasar ekonomi or are we talking about kuota Bumi Putera ke universiti? Because I was lost in a while because what is your main... Okay, we started off talking about kota Bumi Putera. When you talk too much, boleh bagi orang lain bercakap juga tak? Tak, problem yang ni, dia the whole conversation is about kuota. Tiba-tiba soalan, you setuju tak dengan dasar ekonomi? Okay. Tak nak jawab yang kuota ni. Okay, kota Bumi Putera. Wait, Niven. Okay, macam ni lah. Kadang-kadang pendengar kita, bukan semuanya pensyarah, bukan semuanya ahli ekonomi, bukan semua. So, ringkaskan. Don't make it too complicated. Okey, kota Bumi Putera adalah sebahagian daripada dasar ekonomi baru. Saya mengkhusus kepada kota Bumi Putera. Tapi pokoknya, dia di bawah pokok dasar ekonomi baru. Does that answer your question? Itu tak pernah. Itu salah. Pasal dasar tu, saya nak jawab pasal kuota tu. Okey, kota Bumi Putera ni sebenarnya aku nampak hari ni dah kemarin sebenarnya kita tak sedar, tapi dia jadi satu isu pula. Dekat dalam pilihan raya semua benda dia tiba-tiba jadi isu kan. Padahal kalau korang tengok daripada sebelum ni tak ada pun yang nak bunyi kan. Even daripada 33 bulan itu tak menjadi isu pun bagi dia orang ni. Kau bayangkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menegaskan kota di kalangan pelajar peringkat Universiti Awam dipakai ketika ini perlu dikekalkan bagi menjamin hak keistimewaan orang Melayu seperti termaktub dalam perlembagaan, Cik Niven. Dan Perdana Menteri kata, satu pendekatan baru bagi menjamin peluang pelajar bukan Bumi Putera yang cemerlang ini untuk dapat ke bidang kritikal seperti perubatan perlu dilaksanakan bagi mengelak terus kehilangan bakat.
Jadi sekiranya korang bayangkanlah, jika kerajaan menepikan sistem kuota dan hanya mengutamakan meritokrasi dalam pengambilan pelajar universiti, ia akan menyebabkan ketegangan dan isu dalam politik. Okey, boleh saya jawab? So kamu setujulah Cik Yani? Kamu setuju Cik Yani? Wait. I'm not finished yet. I let you talk for 2 minutes. I don't even talk for 1 minute. Okay. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya sebut beberapa prinsip tentang perlembagaan, tentang jaminan peluang supaya anak Melayu dan Bumiputera terus diberikan tempat bagi membolehkan mereka mampu bersaing. Dan itu yang kita perlu kekalkan. Itu Perdana Menteri kata. Sekiranya tak dibuat, akan berlaku seperti Universiti Malaya pada tahun 90-an hingga 70-an, apabila anak Melayu di Fakulti Kejuruteraan hanya 12% saja. Di Fakulti Perubatan juga begitu. Menyebabkan kerajaan masa tu bantu anak Melayu supaya boleh bersaing hari ini. Jadi Datuk Seri Anwar kata pada masa yang sama, sistem meritokrasi akan terus digunakan kerana bagi memberi banyak peluang kepada pelajar bukan Bumiputera supaya mereka tak dipinggirkan. Program kuota sekarang ini Datuk Seri Anwar telah kata dia setuju kekal, tapi kena cari jalur lain untuk beri ruang kepada program untuk bukan anak Melayu, bukan Bumiputera yang pintar ni dan keputusannya baik. Kan, supaya jangan nampak tersisih, jangan membimbanglah kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kata dia dah cakap dengan Fazlina Siddiq supaya sistem itu dikekalkan dalam masa yang sama, buka ruang dan peluang kepada pelajar lain dan mendapat keputusan yang baik itu untuk melanjutkan pelajaran. If you talk like you give a perception, I know, but bukan kerajaan sekarang yang telah menyisihkan apa yang you cakap tu. All of the kerajaan ni baru saja menjadi kerajaan, and then there is tiba-tiba semua benda nak dipersoalkan. Even kuota pendidikan pun nak dipersoalkan. Kuota Bumiputera pun nak dipersoalkan. Benda yang sebelum ni tak menjadi isu pun boleh jadi isu hari ni. How come? Okey. Kota Bumiputera untuk pendidikan ini telah wujud sejak merdeka lagi, bukan baru saja dibangkitkan. Okey. Saya tanya kamu. Terlalu lama. Saya tanya soalan kepada kamu Yani. You akan jadi you sendiri yang akan keliru. Saya nak tanya Yani satu soalan. So kamu untuk membuat pengimbangan dalam fakulti universiti kamu kata tadi, kamu bersetuju untuk mengenepikan seorang macam saya yang dapat 8A dan memasukkan seorang budak dalam fakulti perubatan yang hanya mendapat 2A? Tidak. Okay? Itu zaman you. Wait, can I finish or not? Wait, let me finish. Niven. You were saying you lost to a person that got 2 A's only. Yes. Okay. What university is that? I applied to 3 universities, UM, UKM and USM. Okay. How come you know that there is a person who got 2A only, then you lost your chance to him? Because he's studying medicine in UM. He got the place. He. Okay. My classmate. Okay. My classmate. Kelas rakan sekelas saya. Okay. My classmate. Okay. You know what they offered me or not? You tahu apa mereka bagi saya? Mereka bagi saya. Please, bilateral. Kita discuss baik-baik. Communication, please. Okay. If you now your work game. So how to prove that? How to prove What's that? How to prove what? How to prove what? Macam mana kita nak buktikan bahawa itu benar-benar berlaku? Sekarang ni your word Yani is all you got. Miss Yani. What? From 1980 until now, okay, 2023, apa yang kamu rasa DAP menengking agenda utama dalam tengkingan mereka? DAP and MCA. It was about the Kota Bumiputera for pendidikan. They gave me perikanan dan pembalakan. You salah.
Apa? Sabar dulu Ari. Ari sabar dulu Ari. Sabar dulu. Dia bagi saya perikanan dengan pembalakan. Okey? Dia bagi saya perikanan dengan pembalakan. You know? Okey. Baik. Dengar sini. If you said so, what do you expect the government should do right now? Okay, my answer is very simple. Untuk tujuan kota pendidikan itu ialah untuk merapatkan jurang antara desa dengan bandar. Dan bagi saya, secara mata kasar pun jurang itu telah pun ditutup, dirapatkan. Okay? Sekarang kalau kamu nak masuk fakulti medik, you have to at least get minimum 8As or 10As. 2A all tak boleh masa zaman saya. Zaman saya was very different. Now you have to get at least 10As and all that. So untuk mengatasi cara ini, very simple. Top 20% of setiap fakulti universiti buka kepada merit. The balance 80%, then you put quota. Ini akan menghalang kita student-student bukan Melayu untuk pergi ke luar negara dan belajar dan kemudian berhijrah ke luar negara. Top 20% open to merit. Balance 80% you nak buat quota, you buat. Data? Data apa yang saudara minta? Okey. Nam bumi tak belajar dekat luar negara banyak bandingan di Malaysia. Dia macam ni, Mr. Niven. Dia macam ni. Do you know that Bumi Putra diperuntukkan dalam perlembagaan Kota Pendidikan Melayu? Dalam perlembagaan? Yes. Sistem kota Pendidikan Melayu. I'm talking. Sistem kota untuk etnik Melayu dan kaum Bumi Putra adalah dalam bahagian daripada tindakan alternatif negara yang diperuntukkan di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Okay, let me explain to you that. Ini kata-kata Profesor Teo. Dalam pendidikan dan lain-lain ini sebenarnya adalah tindakan positif dan anda expect government to change something yang dalam Perlembagaan Persekutuan 153. No. You got it all wrong. Let me explain to you how. Apa yang kamu kata? You just teach the government. Saya tanya awak, bagaimana awak nak kerajaan untuk melaksanakan. Lepas tu you cakap bagilah berapa persen kepada ni, lepas tu bagi persen ke non Bumi Putra. But bila saya cakap dengan awak, kuota untuk Bumi Putra ini adalah diperuntukkan di bawah Perlembagaan Perkara 153. So nothing will change that. Adakah awak sampai nak ubah lembagaan persekutuan perkara? You show me, please show me where it says Kota Bumi Putra is part of 153 Perlembagaan. No, so don't show me anything. Why should I show you? No, because it isn't. There isn't. There isn't. You yang cakap, you said there isn't such thing, isn't it? Yeah. But so how am I to show you something which doesn't exist? I can't show you something which doesn't. Yeah, but I can't show you something which don't exist. It's like asking me how to. Everything that comes out from your mouth, there is no. Mudah ni. Apa itu kontrak sosial? Okay. Apa saja yang terbit daripada kontrak sosial justoli itu. You nak mengubah sesuatu yang sudah lama. You nak mencabar hak Bumi Putra. Apa hal you ni? No. You got it wrong, Yani. You got it very wrong. That's what everyone is understanding right now. Semua orang dengar macam tu. You got it wrong. Hak Bumi Putra, okay. Apabila kontrak sosial ditandatangani semasa isu Jusoli itu. Okay, I show you. It's okay, I show you. Okay. Jusoli the Jusoli and kontrak sosial yang ditandatangani itu adalah persetujuan untuk 4 benda. Kuasa Raja-Raja Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan tanah rizab orang-orang Melayu. That was the thing.
That was in 1956, 1956. Pada tahun selepas kejadian 1969 13 Mei itu, pada tahun 1970, dasar ekonomi baru diperkenalkan, sebagai sebahagian lima perkara. Ya. Okey, tak apalah. Saya tak nak panjangkan benda ni. Saya cuma nak tanya soalan kepada kamu semua. Jawab secara jujur. Adakah kamu setuju murid-murid sekolah bukan Melayu untuk selamanya akan dikekang akan dikekang pendidikan mereka disebabkan oleh warna kulit dan kaum mereka? Dan tanam naratif konteks sosial 5 perkara. No, saya tanya kamu satu soalan. Itu aja jawapan saya, persoalan saya. Paling senang. Persoalan saya yang paling senang ialah, adakah kamu semua selesa dengan situasi Ari, di mana... Kejap, Ari. Kejap, Okay. Yani, can you answer me that question? Wait, Niven. I already have that thing, but I want to listen from other people yang also not Malay. Okay, Flavio, I want to hear from you. Flavio? Hi, Cik Yani. Yeah. Hello, can you hear me? Flavio? Yeah. Boleh dengar, Cik Yani? Teruskan. Okay. Sorry. Okay. Teruskan. Perkara ni, hari ni kita debate, tapi perkara ni, itu pendapat saya lah. Perkara yang kita tengah discuss ni perlu dihentikan at some point. Hari ni tahu kenapa tak? Kau tahu kenapa? Sebab benda ni sudah pun dipolitikkan oleh pihak-pihak yang lain. Baru tadi saya dengar. Mr. Niven, you are just playing with fire here. Okay, I'll stop. I'll stop. I don't okay, know Yani, out of due respect to you. Just let me finish. Mr. Niven, you are challenging Artikel 153 boleh dengar saya cakap ni? Lembaga Persekutuan Malaysia yang menyediakan No, I am not. I am not. Kepada orang Melayu dan Cik Yani, kalau boleh saya habiskan. I just want my son to go to the university. That's all. You just playing with fire. Playing with fire. I just want my son to go to the university. That's all. That's all. Are you not going to university? You tak pergi ke universiti ke? I just want my son to go to the university on meritocracy. That's all. Simple. Hello, Cik Yani, clear tak saya punya? Saya belum habiskan lagi ujian saya tadi. Tak. Putus-putus. Sekarang okey? Okey dah. Okey. Sekarang boleh dengar jelas tak? Sekejap. Saya tunjukkan. Cik Niven ni dia tak percaya sangat. Dia ingat saya penipu ke? Perkara 153. Okey. Dengar dulu. Okey. Dengarlah dulu. Suka sangatlah menyampuk. Perkara 153, perizapan kuota dan berkenaan dengan perkhidmatan permit dan sebagainya, Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan juga Sarawak. Okey, baik. Ini perkara 153 ni. Dalam perlembagaan tertakluk peruntukan, panjanglah kau nak baca. Melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana negeri Sabah dan Sarawak untuk memastikan apa lagi ni? Mana saya nak cari yang pendek sikit. Ni yang di-Pertuan Agong bagi memastikan fasa 2 Perizinan Orang Melayu dan mana-mana jawatan-jawatan dan perkhidmatan awam beasiswa dan siswa keistimewaan pendidikan. Ni keistimewaan pendidikan ataupun latihan. Kemudahan khas memberikan apa-apa arahan am yang dikehendaki. Inilah baca kat sini. Keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan. Ini fasa 2. Perkara 153. Ini aku punya infografik Perlembagaan. Ni perlembagaan. You cakap there is no such thing. Kejap, Mawar. Umi. There is no such thing you said just now. There is no such thing you said. Is this there is no such thing? You kata apa yang I cakap tadi tak betul? Tak ada dalam perlembagaan? Keistimewaan untuk orang Melayu Sabah dan Sarawak juga? Bumi Putra? Adakah begitu?
Cik Niven, tadi you cakap dengan saya, you kata saya cakap tak betul. Tak ada dalam perlembagaan, tak ada 153. Perkara 153 ni tak betul. Apa ni? Niven, you cuba nak huru-harakan perlembagaan Malaysia ke? Cakaplah Niven, kenapa you senyap? Berapa banyak lagi room, berapa banyak tak apa saya. Okey, boleh saya sambung. Artikel 3 tu adalah tambahan daripada dasar ekonomi baru. Kemudian pergi baca perincian dasar ekonomi baru apabila dia mengatakan artikel 3 itu ditambah pada tahun 1970 untuk menghiakan dasar ekonomi baru. Sebab apabila dasar ekonomi baru diperkenalkan, maka dipersoalkan dalam perdebatan parlimen, apakah wajib ada dasar ekonomi baru. Sebab itu Akta 153 itu dipinda dan dimasukkan artikel 3. Tetapi dalam perincian dasar ekonomi baru itu, dia mempunyai... Niven, apa dia yang perkara 3 tu? Perkara 3 mengenai pendidikan, jawatan awam dan sebagainya. Okey. Disebut juga perkara 3 tu, disebut juga yang di-Pertuan Agong tidak boleh melucutkan mana-mana orang daripada apa-apa jawatan awam yang dipegang olehnya daripada terus mendapat beasiswa dan siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan kemudahan khas yang dinikmati olehnya. Adakah you nak mencabar benda itu? No. Ulang balik ayat kamu. Dia tidak akan melucutkan. Tidak bermaksud dia akan menafikan kaum lain. Apa kamu faham tak? Kau cakap ni Niven. Mengarut sangat kau ni Niven. Debat ni takkan ke mana-mana. No. Sudah. No. Apa no. Sudah. Yani, kamu masih lagi tak nak jawab. Kamu masih lagi tak nak jawab soalan saya. Saya senyap daripada tadi ni. You cakap non-stop. You cakap paling banyak dekat sini. No, soalan saya belum jawab. Soalan saya belum dijawab. Macam mana orang nak jawab, Niven? Bila orang jawab, you menyampuk. Sebab belum dijawab. Tengok, ya Allah, ya Tuhan ku. Boleh tak bagi Jam kejap. Bagi Flavio. Ini aku nak Flavio dah boleh cakap ke? Boleh. Tadi saya belum habiskan lagi. Okey, silakan. Niven, you shut up for a while. Okey, sekarang jelas. You learn to shut up. You learn to shut up. Sekarang